Boleh start. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 12 yang terdiri daripada Ahmad Muzammil, iaitu saya sendiri, Muhammad Zulfadli, Nur Aziati, Nur Afiqah dan juga Siti Zaleha. Jadi pada hari ini kami akan terangkan tugasan yang kami dapat, iaitu untuk menerangkan bagaimana konsep scaffolding ataupun perancah dalam teori Vygotsky dapat digunakan untuk membantu meningkatkan pencapaian akademik murid pencapaian rendah. Jadi saya serahkan untuk Nur Azati untuk menerangkan definisi. Assalamualaikum, nama saya Nur Aziati. Saya akan terangkan definisi scaffolding. Konsep scaffolding membawa maksud suatu bantuan atau bimbingan kepada pelajar bagi menyiapkan sesuatu tugasan yang tidak dapat diselesaikan tanpa mendapat bantuan daripada guru. Scaffolding boleh dijadikan sebagai sokongan instructional, interaktif dalam maksud untuk membantu pelajar bergerak melalui zon perkembangan proximal, zone of proximal development, dengan membolehkan pelajar menyelesaikan sesuatu tugasan tanpa bantuan orang lain, iaitu guru. Prinsip scaffolding terdapat 3. Yang pertama, ilmu pengetahuan dibentuk oleh individu yang mengambil inisiatif sendiri. Yang kedua, tujuan membentuk ilmu adalah mengubah suai diri dalam alam sekitarnya. Yang ketiga, proses pembentukan ilmu merupakan hasil rasionalisasi pengalaman individu. Aplikasi dalam bilik darjah. Guru bertindak memberi sokongan kepada pelajar yang memerlukan bantuan atau bimbingan dalam melaksanakan tugasan. Guru akan memberi demonstrasi sambil memberi penerangan semasa mengajar. Yang ketiga, guru cuba meringkaskan sesuatu masalah atau membahagikan sesuatu tugasan kepada langkah-langkah yang mudah difahami oleh pelajar. Yang keempat, sekiranya pelajar menghadapi masalah atau kesukaran dalam membuat tugasan, guru akan menyediakan soalan-soalan yang memfokus kepada masalah tersebut. Yang terakhir, guru akan berhenti memberi bantuan setelah pelajar mampu menyiapkan tugasan tanpa memerlukan bantuan. Seterusnya saya akan serahkan kepada kawan saya. Assalamualaikum. Jadi saya akan menerangkan untuk scaffolding dalam meningkatkan pencapaian akademik. Okay, seperti mana yang diterangkan oleh ahli kumpulan saya tadi, jadi kita dapat tahulah bahawa konsep scaffolding ni ialah guru atau orang yang lebih berpengetahuan akan menyediakan bantuan ataupun sokongan kepada pelajar untuk melancarkan atau memudahkan perkembangan pembelajaran kanak-kanak. Jadi ia selaraslah dengan apa yang dikatakan Vygotsky bahawa setiap pelajar tu atau kanak-kanak ni memiliki ataupun ada kemampuan untuk belajar dan menyelesaikan sesuatu masalah dengan sendiri. Tapi ada juga waktu-waktu yang mana mereka ni memerlukan bantuan lah ataupun sokongan sementara untuk mengatasi masalah yang mereka hadapi selama dalam pembelajaran. Okey, guru ataupun orang yang lebih berpengetahuan akan menyediakan bantuan untuk melancarkan perkembangan pembelajaran kanak-kanak. Dan antara aspek-aspek yang penting dalam aktiviti sokongan ni adalah mestilah bersifat sementara, iaitu tidak kekal lah, ataupun dikurangkan sedikit demi sedikit secara berperingkat oleh guru. Aktiviti sokongan yang disediakan oleh guru ini mestilah berada di atas tahap yang boleh dilakukan oleh pelajar ataupun kanak-kanak sehingga mereka ni mampu untuk menyelesaikan tugasan yang diberikan sendiri. Okay, dalam persekitaran pendidikan, scaffolding atau sokongan ni mungkin melibatkan model isyarat, gesaan, pembayang, separa penyelesaian ataupun arahan langsung. Okey, seterusnya kita pergi kepada contoh scaffolding. Okey, untuk contoh scaffolding ni, guru mengajar bab pembundaran atau kemahiran matematik lah. Guru mungkin menyenaraikan atau list langkah-langkah untuk membundar macam mana. Yang pertama, langkah-langkah untuk membundar dalam ratusan perlu bermula dengan langkah pertama. Lihat nombor di tempat 10 ini. Memberi petunjuk kepada pelajar. Itu adalah satu contoh scaffolding.
Okey, untuk yang contoh yang kedua untuk contoh yang kedua adalah guru memberitahu pelajar selepas mendapat jawapan atau respon yang salah, bagaimana jika kita menukar perkataan lady ini kepada ladies dan guru itu teruskan kepada gesaan yang halus. Apakah peraturan ataupun syarat-syaratnya untuk mengingatkan pelajar kepada peraturan. Jika perlu, guru boleh teruskan dengan apa yang perlu kita lakukan, iaitu perkataan terakhir berakhir dengan huruf Y untuk menjadikan ia banyak. Itu antara contohlah scaffolding yang kita boleh bagi. Okey, seterusnya daripada Jamie McKenzie menerangkan 6 ciri-ciri scaffolding. Yang pertama adalah mengurangkan ketidakpastian, kejutan ataupun kekecewaan. Yang kedua adalah menunjukkan pelajar kepada sumber yang layak. Yang ketiga adalah memberi arahan dan mengurangkan kekeliruan pelajar. Yang keempat adalah menyatakan tujuan. Dan yang kelima, memastikan pelajar menjalankan tugasan. Dan yang terakhir adalah menjelaskan jangkaan dan menggabungkan penilaian dan maklum balas. Okey, ini adalah antara kajian yang dilakukan di Malaysia lah berkenaan dengan scaffolding. Okey, contoh kajian yang pertama ialah kajian yang bertajuk pemahaman guru tabika terhadap teknik scaffolding dan pelaksanaannya dalam aktiviti membaca. Yang ini kajian daripada Siti Sharifah binti Muhammad yang dilakukan pada tahun 2020. Okey, kajian ini bersifat kualitatif dan ia bertujuan untuk meneroka tahap pemahaman dan keberkesanan pelaksanaan konsep scaffolding guru tabika dalam aktiviti pengajaran, khususnya aktiviti membacalah yang melibatkan bahan visual dan juga bukan visual. Okey, di akhir kajian ni penulis ataupun pengkaji memberikan dapatan dan rumusan kajian bahawa teknik scaffolding ni sangatlah penting untuk diaplikasikan kepada kanak-kanak dan pelajar. Dengan penggunaan teknik yang betul, ia mampu meningkatkan kefahaman pelajar pada tahap yang lebih tinggi. Dan daripada kajian ini juga pengkaji dapat tahulah bahawa masih ramai lagi guru tabika yang belum terdedah kepada konsep scaffolding ini. Okey, yang seterusnya adalah kajian kedua. Okey, kajian yang kedua ini adalah daripada Wong Hao Ming pada tahun 2018. Ia bertajuk kesan teknik scaffolding terhadap peningkatan tahap kemahiran membuat hipotesis murid tahun 5 di Kuching. Okey, jadi kajian ini bertujuan untuk kaji tahap kemahiran pelajar tahun 5 dalam membuat hipotesis melalui teknik scaffolding. Dan tujuan kedua kajian ini adalah untuk menambah baik tahap pengajaran pengkaji dalam mengajar kemahiran untuk membuat hipotesis melalui teknik scaffolding. Okey, teknik scaffolding ni yang pengkaji guna adalah mula-mula pengkaji itu beri penjelasan yang teliti berdasarkan contoh dan di dalam proses ini pelajar boleh bertanya jika mereka mempunyai sebarang persoalan ataupun ketidakfahaman lah. Seterusnya, langkah kedua, pengkaji minta kepada ketiga-tiga pelajar untuk membuat hipotesis di bawah bimbingan pengkaji. Dan step terakhir sekali adalah pengkaji menyuruh pelajar untuk membina hipotesis secara sendiri dan tanpa bantuan dan dorongan daripada pengkaji. Jadi di akhir kajian daripada Wong Hao Ming ni, beliau dapati bahawa kemahiran pelajar dalam membina hipotesis semakin meningkat pada tahap yang lebih tinggi. Jadi antara kedua-dua kajian yang saya terangkan tadi, kita dapat lihatlah macam mana dengan penggunaan teknik scaffolding itu dapat tingkatkan pencapaian akademik pelajar. Okey, seterusnya saya serahkan kepada kawan saya untuk menerangkan kelebihan dan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Zulfadli bin Ashari, pemegang nombor metrik P130883. Baik, saya akan menerangkan berkenaan dengan kelebihan scaffolding. Baik, antara kelebihan daripada pelaksanaan scaffolding ini adalah yang pertama, ianya mewujudkan rasa ingin tahu kepada para pelajar dan mahasiswa terhadap sesuatu yang baru mereka pelajari, dan menjadikan pelajar lebih berani untuk mengambil sebarang risiko. Seterusnya, pelajar dapat belajar daripada kesalahan. Seterusnya, ia menjadi motivasi kepada pelajar untuk terus mengambil pelajaran daripada kesilapan yang dilakukan.
Dan kelebihan seterusnya adalah mengembangkan bakat pelajar sejak dari awal. Baik, antara manfaat daripada scaffolding adalah ianya dapat mengurangkan tahap tekanan pelajar, yang mana pelajar tidak akan berhenti separuh jalan dalam mempelajari ilmu yang mereka ceburi. Dan yang ketiga adalah memberi kekuatan untuk mereka ini menghadapi sebarang tekanan. Dan yang terakhir, pelajar dapat menilai dan mengesan bakat yang mereka ada dalam diri mereka sendiri. Baik, itu saja beberapa kelebihan daripada scaffolding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Afifah. Seterusnya kita pergi kepada kekurangan scaffolding. Pelaksanaan scaffolding ni secara individu di kelas dengan sejumlah pelajar yang ramai akan lebih mencabar. Kerugian lain adalah dengan menggunakan teknik scaffolding ini kurang berkesan dengan baik, maka tidak dapat melihat kesan yang baik dan teratur terhadap pelajar. Okey, ni sebelah ni adalah antara kelemahan scaffolding. Guru memerlukan lebih masa untuk menyampaikan proses pengajaran di dalam kelas. Yang kedua, guru yang tidak terlatih dalam mata pelajaran tertentu dipertanggungjawabkan untuk mengajar menggunakan teknik scaffolding ini. Yang ketiga, murid pula selalu bergantung terhadap bantuan guru. Dan yang terakhir, murid gagal melaksanakan tugasan yang diberikan secara individu. Okey, slide seterusnya. Okey, di sini saya sertakan beberapa kata-kata daripada ilmuwan. Yang pertama, menurut Lipscomb, beliau ada menyebutkan 4 kelebihan daripada scaffolding. Yang pertama, dapat mengurangkan frustrasi pelajar. Kedua, dapat memotivasi diri pelajar untuk belajar dengan baik. Yang ketiga, meningkatkan momentum pelajar di dalam kelas. Dan yang keempat, dia dapat meyakinkan pelajar dapat mengidentifikasi bakatnya sejak kecil lagi. Tetapi, Kompa ada menerangkan 3 kekurangan yang berkait rapat dengan kelebihan yang dinyatakan di atas. Yang pertama, guru ni kurang atau tidak mampu melakukan dengan baik. Yang kedua, dengan cara ini dapat menghabiskan banyak waktu guru untuk memfokuskan keseluruhan setiap pelajar di dalam kelas. Dan yang ketiga, guru sukar dan susah bagi untuk memetakan ZPD ni setiap pelajarnya. Okay, seterusnya yang kedua, menurut Hartman, beliau ada menyatakan kelebihan scaffolding ini membantu kegagalan pelajar dalam perkembangan kognitif, iaitu berfikir, keberuntungan diri dan juga menghargai diri. Tetapi menurut Hartman, kekurangannya adalah kadang-kadang pelajar itu kurang yakin dan percaya akan dirinya sendiri ketika hendak menyelesaikan tugasan apabila guru kurang memberi perhatian dan bantuan dengan baik. Dan kemungkinan juga ni guru akan terlepas pandanglah terhadap pelajarnya dan menganggap mereka pelajar ni faham dan dapat menyelesaikan tugasan dengan baik dan sistematik. Dan akhir sekali, berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahawa guru perlu memfokuskan dan memperhatikan kelebihan yang ada. Dan guru berupaya memanfaatkan kelebihan tersebut. Tetapi guru juga ini perlu mewaspadai kekurangan agar teknik scaffolding ini dapat memberikan impak positif ketika PDP berlangsung. Okey, itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada Prof. Okey, saya Siti Zaliha binti Hayani. Saya akan teruskan untuk rumusan. Okey, sebagai rumusan, scaffolding ni adalah satu teknik pembelajaran dua hala yang berpusatkan kepada pelajar dan guru sebagai pembimbing ataupun mentor, di mana pelajar akan menyelesaikan tugasan atau masalah yang diberikan dengan sendiri dan guru akan membimbing jika diperlukan. Lepas tu dia dijalankan secara berperingkat sehingga pelajar tidak lagi memerlukan bantuan daripada guru. Jadi pelajar ni akan siapkan tugasan tu daripada dia perlukan bimbingan guru sehinggalah dia tidak memerlukan bimbingan guru lagi. Lepas tu dapat digunakan
untuk membantu meningkatkan pencapaian akademik murid berpencapaian rendah, kerana guru akan memberi bimbingan kepada pelajar yang memerlukan sehingga dia mampu untuk menyelesaikan masalah dengan sendiri. So, dengan cara ini, pelajar berpencapaian rendah tidak akan diabaikan dan guru juga akan memberikan masalah mengikut tahap pelajar itu sendiri. So, kalau pelajar tu berpencapaian rendah, so dia akan bagi tugasan yang paras rendah jugalah. Lepas tu, akhir sekali, sebagai guru, untuk menggunakan teknik scaffolding ni, guru hendaklah merancang pembelajaran mereka secara sistematik agar apa yang ingin disampaikan kepada pelajar tercapai dan tidak ada pelajar yang tercicir. So, itu sahaja daripada kami. Kumpulan 12, sekian terima kasih. So, akhir kata, good luck untuk semua dan semoga kita dapat selesaikan SEM ni dengan cemerlang. Okay.